Assalamualaikum guys dan selamat datang ke channel Jimmy69 Studio. Okey, hari ni aku tak mau nak cerita pasal One Piece ataupun pasal Naruto. Hari ni aku nak cerita kat hangpa pasal 3 konsep yang aku rasa sebagai penggemar anime dan manga patut tahulah konsep ni. Dengan konsep ni juga akan membantu hangpa semua untuk memahami jalan cerita dengan lebih baik. Konsep-konsep tu adalah canon, filler dan non-canon. Okey, mari kita pergi kepada maksud ketiga-tiga konsep ni. Yang pertama adalah canon. Canon bukan maksud meriam lah. Canon bermaksud apa-apa saja yang terdapat di dalam manga dan diadaptasikan kepada anime tanpa diubah satu scene pun. Kiranya watak dan jalan cerita dari manga tu ditiru bulat-bulat sebiji-sebiji ke dalam anime. Selain dari manga, terdapat juga sumber-sumber lain yang boleh dijadikan sebagai canon. Sebagai contohlah, ambil One Piece. One Piece ada One Piece Magazine, One Piece SBS, One Piece Fever Card, One Piece Data Book, Interview dan lain-lain lah. Sebab apa manga ni nak anggap sebagai canon? Sebabnya of course lah, sebab ia dari penulis cerita itu sendiri. Jadi kalau hampa semua nak ambil fakta-fakta ke atau nak buat teori ke, amatlah digalakkan ambil dari manga. Sebab macam yang aku kata, ia dari penulis asal sendiri. Sebab kalau anime ni kadang-kadang dia ada filler dan juga non-canon. Okey, seterusnya mari kita pergi kepada maksud filler pula. Filler adalah jalan cerita ataupun watak yang direka oleh animated studio dengan tujuan untuk memanjangkan satu-satu episod kerana takut anime akan mendahului manga. Yalah, anime tu kan adaptasi dari manga. Takkanlah anime nak potong jalan cerita manga pula. Lagi jadi cerita lain lah. Posok karya orang nanti. Kalau siapa yang follow cerita Dragon Ball Super, kalau hampa tengok lah, jalan cerita anime mendahului jalan cerita manga satu ketika dulu. Tapi dua-dua dia anggap canon. Sebab apa jadi macam tu? Sebabnya penulis Dragon Ball iaitu Akira Toriyama memberi plot-plot cerita kepada pihak studio dan mereka pun kembangkan plot-plot cerita itu disebabkan manga pada waktu tu keluaran dia agak lambat sikit lah, iaitu sebulan sekali. Kalau hampa layan dua-dua lah, anime dan juga manga Dragon Ball Super ni, hampa akan tengok plot penceritaan dia sama aja. Sebagai contoh di anime dan manga, Goku and Gang, mereka menyertai pertandingan di antara semua galaksi ni. Tapi yang berbeza adalah cara pertarungan yang diolah oleh pihak studio dan juga pihak Akira Toriyama ni. Kalau hampa tengok anime, Goku dapat Ultra Instinct sebab dia terkena bom jiwa kan. Kalau dalam manga pula, dia dapat sebab dapat ilham daripada Muten Roshi. Tapi antara dua ni aku prefer manga lah sebab dia punya skill power tu lebih seimbang lah berbanding anime. Anime skill power punya kelaut sikit. Selalunya episod filler ni dia tak mengganggu lah jalan cerita utama ni. Tapi ada jugalah episod yang akan memeningkan para penonton. Antara contoh filler yang terdapat di dalam anime One Piece dan juga episod ni yang aku rasa memang memeningkan sikit lah antara peminat One Piece ni, iaitu episod 102, di mana Luffy, Zoro dan Chopper secara tidak sengaja terjumpa poneglyph di bawah runtuhan padang pasir. Disebabkan benda ni juga, ramai yang kata geng-geng Luffy ni terlempah info lah daripada poneglyph tu dan mereka akan patah balik ke Alabasta suatu hari nanti untuk baca semula poneglyph tu. Padahal yang tu semua filler je, tak ada pun dalam manga. Away je, pandai-pandai tambah. Lepas tu bagi orang pening. Contoh episod filler pada anime Naruto pula adalah pada episod 233, di mana Naruto yang dalam perjalanan menuju ke kampung Kumo telah berjumpa dengan penyamar dirinya, iaitu episod di mana Naruto berjumpa dengan Naruto yang palsu. Seterusnya konsep non-canon. Non-canon ni lebih kurang sama je macam filler, tapi aku terangkan jugalah. Konsep non-canon ni dia wujud di dalam episod yang canon, iaitu episod yang ditiru bulat-bulat daripada manga. Sebagai contoh lah di One Piece Art Reverie, di mana ada satu scene tu Sabo terlihat Kuma diperhambakan oleh Celestial Dragon. Dia yang tengah marah nak pergi serang lah Celestial Dragon tu, tapi dihalang oleh Karasu dan juga Morley. Yang tu scene non-canon sebab tak wujud dalam manga. Selepas tu pula beralih kepada bawah tanah di mana Sabo mengamuk lah. Dia lihat Kuma yang baik hati jadi macam tu kan. Yang tu scene canon sebab wujud dalam manga. Kiranya scene non-canon ni diwujudkan bukan saja untuk memanjangkan anime, tapi untuk mendetailkan sesuatu cerita tu. Walau bagaimanapun, sedetail mana scene non-canon tu tetap tidak boleh dibuat fakta kerana ia bukanlah dibuat oleh penulis asal sendiri. Ia cuma ditokok tambah oleh pihak animated studio. Nak tahu satu cerita tu canon ataupun filler ataupun non-canon, senang je. Bacalah manga. Yalah, memanglah tak best baca manga ni kan, sebab tak ada warna, tak bunyi, tak ada muzik, tak bergerak dan sebagainya. Tapi dengan baca manga ni lah hampa akan tahu di mana konsep-konsep ni akan digunakan di dalam anime kelak. Sebab anime punya filler ni dan non-canon ni kadang-kadang memeningkan kepala juga macam aku sebut tadi.
lagi. Bila jadi macam kes kat atas tadi, maka hampa ramai-ramai pun akan buatlah soalan di grup-grup community anime di Facebook. Kalau yang bagus tu dia akan tolong jawab lah. Tapi macam yang hampa tahu, aku rasa lebih 80% rakyat Nusantara ni kalau bak komen-komen mengecam ni cukup pedah lah. Orang kata nak bantu tu sikit lah, yang nak mengecam tu cukup banyak. Jadi ini pun salah satu sebab hampa patut tahu konsep canon, filler dan non-canon ni. Jadi saya amat sure dekat anda lah semua lah untuk membaca manga. Nah, yang sudah membaca manga tu, tahniah kepada anda. Kepada rakan-rakan yang tak baca lagi, anda patut menghasut dia untuk baca manga, tahu tak? Sebab apa? Sebab takut jadi macam saya kata kat tadi lah. Okey, seterusnya, episod filler dan non-canon ni juga akan menjadi fakta sekiranya penulis asal dia approve punya episod tu. Macam cerita Boruto. Di anime Boruto pula, tiada istilah filler di dalam setiap episod tu kerana penulis cerita manga Boruto iaitu Ukyo Kodachi sendiri yang terlibat dalam plot-plot cerita yang terdapat di dalam anime Boruto. Dia sendiri pernah kata di dalam interview di mana manga Boruto ni terlalu rushing nak buat story. Jadi anime lah yang akan cover semua set story tu. Kira macam perkembangan suatu watak ataupun suatu cerita tu akan di cover oleh anime. Sebab manga dia fokus pada nak lawan Ootsuki je. Sebagai contoh lah di dalam manga, Boruto pernah kata dekat Aoi yang dia pernah pergi melawat ke kampung kampus pada zaman akademi dulu. Tapi dekat manga tak ada pun chapter yang dia orang pergi melawat kampung kampus. Sebaliknya di dalam anime telah dibuat episod tu di mana ia merupakan school trip art yang bermula pada episod 25. Okey, movie pun dikategorikan sebagai non-canon juga. Sebab of course lah, yang macam aku kata, penulis asal tak terlibat pun. Tapi ada juga movie yang menjadi canon seperti movie Naruto iaitu Naruto The Last dan juga Boruto Naruto The Movie. Sebabnya penulis manga Boruto iaitu Masashi Kishimoto waktu tu pun terlibat di dalam pembikinan movie tu dengan membuat jalan cerita. Okey, itu sajalah maksud canon, filler dan juga non-canon. Jadi kalau hampa yang baca manga tu dan tengok anime, kemudian ada episod-episod yang ditambah tu, hampa akan tahulah episod-episod tu sebab hampa dah baca manga. Kepada yang tak tahu lagi tu, silalah baca manga selepas ni. Tidak alasan lagi untuk tidak baca manga ya. Okey, itu sajalah untuk video kali ni. Aku harap apa faham lah masuk konsep-konsep ni. Jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.